Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pada video kali ini, Nabil akan rungkaikan daripada A to Z. Selepas anda dah memahirkan tentang asas, selepas anda telah mengetahui tentang buy ataupun sell, anda telah tahu tentang trend, bagaimana kalau kita nak teruskan buy, kalau kita nak masuk entry sell, price tu kena dalam keadaan trend yang bagaimana. Jadi untuk video ini, Nabil akan rungkaikan, Nabil akan mudahkan segala-galanya. So yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, di dalam market forex seperti Nabil kata, daripada awal sehingga ke sekarang, kita hanya ada dua option untuk melakukan entry buy ataupun entry sell. Jikalau kita melakukan entry buy, kita hanya mahukan price tu melakukan kenaikan, dan jikalau kita melakukan entry sell, kita hanya mahukan price tu melakukan penurunan. So untuk kita melakukan buy, price itu semestinya perlu dalam keadaan uptrend. Alright, dan jikalau kita nak melakukan entry sell, price mesti dalam keadaan downtrend. Tetapi ketika ini Nabil akan ajar tuan-tuan dan puan-puan untuk mengetahui di mana zon yang sepatutnya kita masuk dan melakukan entry. So yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya mahu, kalau tuan-tuan dan puan-puan buka sahaja chart kosong. Alright, apabila tuan-tuan dan puan-puan buka sahaja chart kosong, apa yang tuan-tuan perlu tengok adalah yang pertama, SOP untuk trade. Ini dikenali sebagai SOP untuk trade. Yang pertama sekali tuan-tuan perlu lihat trend. Cara yang sangat mudah Nabil dah tunjukkan. Yang pertama sekali tuan-tuan, kita dah tahu untuk price melakukan uptrend, dan apabila uptrend kita boleh fokus kepada buy, adalah price mestilah buat new resistance. Ingat, price mesti melakukan new resistance dan tak boleh breakout support. Itu sahaja untuk uptrend. Dan jikalau price nak melakukan penurunan ataupun downtrend, untuk kita melakukan entry sell, price tidak boleh melakukan apa dia? Price sentiasa kena buat new support dan tak boleh breakout resistance. Ini sahaja. So sekarang untuk itu, nak permudahkan melihat trend, Nabil dah rungkaikan satu formula kepada tuan-tuan dan puan-puan. Formula dia sangat-sangat mudah. Yang pertama, trend kita boleh lihat daripada CMP. CMP. So CMP ni membawa maksud apa tuan-tuan dan puan-puan? CMP ini adalah harga semasa. Alright, harga semasa. Okey, CMP membawa maksud kepada harga semasa. Harga semasa adalah di mana CMP? Di sini. Okey, untuk sekarang price berada di sini. So, daripada sini adalah harga yang dekat tengah bergerak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka saja chart kosong, chart di mana-mana pair saja, tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat trend mudah saja. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan kena tengok daripada CMP, harga semasa. Alright, daripada harga semasa ini, apa yang tuan-tuan nak kena lihat adalah yang pertama, tandakan support dan resistance. Macam mana kita nak tandakan support dan resistance? Terlalu banyak support dan resistance di dalam market. Alright, yang berbentuk A ini adalah resistance, berbentuk A ni resistance, berbentuk V pula support, berbentuk V support, ni support, dan ini pula support. Banyak kan support yang ada dalam market. So kita takkan tanda kesemuanya dan awak tak faham pun sebenarnya awak tanda apa. So untuk kita tandakan SNR adalah dengan melihat CMP. Kita akan tandakan first left. Ingat, kiri yang pertama daripada CMP itulah SNR. Bagaimana? Macam ni Nabi ajar. Support mestilah sesuatu yang berada di bawah, betul? So daripada CMP kita akan lihat first left di bawah. Inilah support. Okey. Dan juga di mana resistance? Daripada CMP first left. Okey, kiri pertama. Itulah resistance yang kita nak tandakan. So sekarang kita dah dapat support dan resistance. Ingat ni trend, kita nak tandakan trend macam mana? Daripada CMP. Nak tanda daripada CMP, nak tanda apa? SNR. Nak tengok apa? First left. Alright, daripada CMP tengok first left untuk tandakan SNR. So sekarang kita dah ada, di sini adalah resistance dan di sini adalah support. So apa yang kita nak kena buat adalah tandakan terlebih dahulu menggunakan satu line yang panjang, horizontal line.
Saya tukar warna terlebih dahulu untuk anda dapat melihat. Alright, so itu adalah resistance, ini adalah support. Sebab apa kita tandakan support dan resistance? So sangat-sangat mudah tuan-tuan dan puan-puan. Tadi Nabil dah kata, kalau price tu nak melakukan uptrend untuk kita fokus kepada buy, resistance mesti ada breakout of resistance. Macam tu saja. Resistance mestilah melakukan kenaikan dan breakout resistance. Ini dikenali sebagai uptrend. Kalaulah support melakukan breakout of support ataupun support melakukan penurunan yang lebih daripada support, itu dikenali sebagai downtrend dan kita akan fokus kepada entry sell. Sebab itulah kita tandakan. Sekarang ni kita nak tengok sama ada resistance kita ataupun support yang telah di breakout. So yang pertama, kita tengok support kita. Ada tak dia melebihi support di sebelah untuk mengatakan dia downtrend? Tidak. Nampak tak? Support kita tak lebih turun lebih bawah daripada support sebelum ini. Membawa masuk price bukanlah downtrend. Tetapi resistance yang kita tandakan ini, ada tak harga yang naik melebihi resistance kita sebelum ini? Ada. So, apabila ada resistance yang naik melebihi resistance kita sebelum ini ataupun resistance yang kita tandakan telah melakukan breakout resistance sebelah, membawa maksud price dah melakukan kenaikan. Nampak tak? Price dia buat macam ni sekarang ni. Resistance kita tandakan ini, alright, ada resistance baru yang melebihi resistance sebelum ini. So, membawa maksud price dalam keadaan uptrend dan kita boleh melakukan entry buy. Okay, so kita boleh melakukan entry buy. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, nak melakukan entry buy selepas kita mengetahui trend, dekat sini ramai yang tersilap langkah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, apabila sesuatu price telah melakukan breakout, katakan kita ikut sebiji pergerakan yang di atas ini price melakukan breakout ke atas, membawa maksud price masih dalam keadaan uptrend. So tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali price yang breakout, kita takkan terus melakukan entry buy ketika price berada di atas. Ikut logik di akal. Tuan-tuan dan puan-puan tahu, apabila suatu price melakukan kenaikan ke atas, membawa maksud apa tuan-tuan dan puan-puan? Membawa maksud kalau price tu naik, alright, price tu berada di atas, harga dia mahal tak? Harga dia mahal. Adakah kita nak membeli pada harga yang mahal? Tidak. Kita akan membeli sesuatu barang apabila harga pada kadar harga promosi. Pada harga yang murah. So tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, jikalau ada sesuatu price, okay, ini nampak tak body close. Saya ambil dah ajar dah sebelum ni tentang OHLC. So, awak tengok, ini adalah body candle yang close melebihi shadow resistance dan shadow resistance. Alright? Resistance ataupun shadow kita mestilah tandakan di shadow. Alright? Support dan resistance mestilah tandakan di shadow. So, nampak tak? Tanda di shadow. So, apabila kita tanda dekat shadow, kita dah nampak ada body yang breakout. Inilah maksud breakout tuan-tuan dan puan-puan. Inilah maksud yang dikatakan sebagai breakout. Body candle close melebihi shadow sebelum. Okay. Apabila ada body candle yang close melebihi resistance, tak kisah katakan ada support yang membuat penurunan dan breakout support. Inilah breakout support. So sekarang ini adalah breakout resistance. Apabila ada suatu breakout, okay, selepas breakout, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, kita akan ada satu pergerakan yang dikenali sebagai pullback. Dan ramai trader dia terkena di kawasan ini. Pullback. Kita kena tunggu dia datang balik. Macam dalam cerita percintaan lah. Tuan-tuan dan perempuan bercinta, lepas tu breakout, lepas 2 hari datang balik. Betul tak? Sama juga dalam ni. Apa yang manusia rasa akan diterjemahkan di dalam bidang forex ini. So, tuan-tuan dan perempuan, untuk kita buy, kita tak akan buy pada keadaan yang tinggi. Kita akan tunggu harga discount ataupun harga yang lebih murah. So apa yang akan berlaku selepas adanya breakout resistance, price akan membuat penurunan. So ingat, jangan lagi buy. Sebab apa? Pullback dia ada kawasan dia tuan-tuan. Pullback akan datang di antara kawasan breakout, alright, kawasan breakout
dan juga punca yang menyebabkan price breakout. Okey, kawasan breakout dan punca breakout, inilah kawasan yang akan price datang dan barulah kita boleh entry buy. Okay, so sekarang tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak di manakah kawasan breakout? Kawasan breakout adalah kawasan yang price to break tadi. So ini adalah resistance. Price break resistance ni betul. Inilah kawasan breakout tuan-tuan dan puan-puan. Okay, yang kedua, pullback akan berlaku di antara punca breakout. Punca breakout di mana? Punca breakout adalah di sini. Alright, di sini. Inilah punca. Price turun. Dah cantik dah. Sepatutnya dia teruskan penurunan. Tetapi oleh disebabkan binatang inilah yang menyebabkan dia naik semula. So inilah punca dia. So price boleh datang balik ke dalam punca. So macam mana tu pergerakan dia? Macam ni tuan-tuan. Saya lukis lagi sekali. Price kalau dia dah breakout, dia akan pull back semula di antara kawasan yang dia telah breakout, KBO, dan juga punca yang menyebabkan dia breakout. Alright, PBO. So price, kalau kita nak buy, kita akan tunggu price masuk ke dalam zon harga ini, barulah tuan-tuan dan puan-puan boleh melakukan entry. Faham? So, daripada ilmu ini, tuan-tuan dan puan-puan dah elak daripada masuk di luar zon. Inilah punca 2 tahun saya gagal untuk buat profit dan habis banyak wang dekat sini. Sebab saya tak kenal pasti di mana sebenarnya kawasan pullback. Saya duk buy dekat sini. Saya nampak je breakout, saya terus buy. Buy last MC. Price masuk je dekat sini, pop dia naik. Sakitnya hati. So, apabila benda ini berlaku, nampak tak? Kita takkan buy dekat atas. Kita akan tunggu dia turun semula, barulah kita melakukan entry buy. Benda yang sama sahaja kita akan buat pada entry sell. Hanya terbalikkan teknik ini saja, awak boleh guna untuk buy dan untuk sell. Semoga bermanfaat tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Assalamualaikum.